ada gaya bahasa bila kita berikhtilaf, berbeza pandangan. Kita nak berbeza pandangan pun tengoklah dulu kan. Macam silap faham sebahagian orang bila Imam Syafi'i sebut idza sahhal hadith fahuwa madhhabi. Bila hadis itu sahih, maka ianya adalah mazhab aku. Imam Syafi'i kata hadis ni merujuk kepada siapa? Bukan kepada kita, saya dan kita pada orang awam ni. Hadis, perkataan Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i kata kepada para ulama. Para ulama yang lebih memahami daripada kita adalah ulama-ulama yang hampir dengan Imam Syafi'i. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syarah Muhazzab, muqaddimah syarah Muhazzab, sahhal hadis di situ saluhal hadis. Apabila hadis itu makbul, diterima, sesuai. Hadis kita tak terima semata-mata kerana dia sahih. Dia ada banyak proses lagi. Ada hadis yang sahih tapi mansuh hukum dia. Hukum dia telah terbatal dengan hadis yang lain. Jadi dia banyak proses lagi nak datang, nak keluar sebagai hukum fiqh. Jadi, tapi kita dimomokkan iza sahhal hadis, kita pun tak tahu proses ni semua tenggelam pada kita macam mana keluar mai hukum. Kita pun maka slogan hadis sahih. Kita tak tahu sebenarnya keluar mai hukum tu ada proses yang panjang. Nabi suruh buat satu benda ni, tapi Nabi suruh tu suruh apa? Suruh wajib ke? Suruh sunat ke? Suruh sekadar saranan ke? Dia melalui proses usul fiqh. Tapi bila disampaikan kepada kita sahhal hadis, kita pun awal-awal tanya hadis sahih tak sahih. Kita pun tak tahu kata hadis tu banyak proses lagi datang nak keluar mai sebagai hukum fiqh. Kerana tu maksud apa yang saya nak maksudkan ikhtilaf. Satu orang nak berbeza pandangan, satu orang doktor nak berbeza pandangan dengan doktor sesuai lah. Attendant pula beza pandangan dengan doktor, bukanlah salah. Betul dia kata awak salah, kami tak boleh nak beza pandangan. Bukanlah pandangan. Hang attendant hospital, apa kelayakan hang beza pandangan dengan doktor? Oh, jangan merendahkan saya. Bukan merendah. Fahamilah. Kan? Itu yang berlaku kadang-kadang keadaan hari ini. Ada laungan pula pada hari ini datang, ada pula saranan yang cantik di FB, kita mai kuliah, bawa paper nak check ustaz tu bagi sampai betul itu salah. La haula wala. Check dululah baru panggil. Tak mai nak belajar kan, mai nak mengajar. Yang tu nazir punya kerja. Ada seruan pula mai apa sapah sarap lah di meja penceramah. Siapa dia? Jadi ini semua merosakkan pandangan masyarakat. Kita nak jatuhkan satu kaum, satu masyarakat, musnahkan sumber rujukan masyarakat itu. Sumber rujukan masyarakat dalam bidang agama siapa dia? Ulama. Musnahkan kredibiliti mereka, maka pada ketika itu umat akan berada dalam keadaan hairan, tak tahu nak pergi tanya kat siapa. Masing-masing akan mengeluarkan pandangan sendiri pada ketika itu. Baca sendiri-sendiri. Pasal ustaz-ustaz semua kita tak boleh percaya lah ni. Doktor-doktor semua kita tak boleh nak percaya lah ni. Pasal apa? Kita ada buku farmasi banyak lah ni, kita boleh baca ubat macam-macam. Ada orang buka kedai, buka klinik, dia tak pernah lalui satu proses pengajian, tak ada apa pun, tapi dia buka klinik. Tapi kita tahu dia banyak baca buku kedoktoran. Ada tak siapa nak pergi klinik dia? Jangan buat pasal dia silap jarum ke lu, tak ketahuan. Tapi hari ini itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Jadi ini perkara yang penting. Kita merujuk pada kisah-kisah ni, kita dapat memahami. Nak menyerang Islam ni, serang sumber asal. Yang mengeluarkan, menjelaskan hukum hakam adalah ulama, serang ulama.
Maka apa akan berlaku bila kredibiliti ulama tu jatuh di pandangan masyarakat? Masyarakat tak merujuk pada ulama. Oh, tentu kita maksudnya ustaz-ustaz ni, ulama ni kita tak boleh tegur. Tak, ada orang yang boleh tegur. Siapa? Kita banyak gaji pun untuk ibadah. Setiap negeri ada jabatan mufti. Memang kerja mereka ni kita telefon tanya soalan mereka kerja. Dan saya ada pandangan, satu ustaz telah menyampaikan pandangan ni. Apa pandangan dia pihak di Jabatan Mufti? Mereka memang duduk untuk ni. Kalau kita ada keraguan tentang satu ubat yang satu orang doktor bagi, kita kena rujuk lagi atas pada tu. Doktor. Bukan lagi bawah pada tu. Pergi jumpa kat attendant hospital, kita tanya, apa doktor ni bagi ubat ni betul? Oh, aku tak boleh percaya lah. Doktor ni pun lani boleh macam-macam. MBBS pun dia beli-beli. Nah. Yang tu pening. Dia kerja engineer. Baguslah bidang dia jurutera. Tapi dia pun buat di YouTube konten cerita benda yang kritikal dalam hadis. Ilmu hadis yang bidang kritikal, jarah wa ta'dil. Sebut nama perawi. Macam mana dia bahasa Arab pun pening. Tapi terjemahan banyak. Buku bahasa Malaysia ni terjemahan banyak. Indonesia pun banyak. Saya jumpa di satu, alang-alang dah sentuh, di Kuala Lumpur. Ada satu program di sana. Jumpa dengan satu orang. Tengah berjalan tu anak dia main ambil. Anak dia main ambil, duduk sembang-sembang. Anak dia cerita, saya ni belajar dengan sekian-sekian, belajar ilmu jarah wa ta'dil, kenal tentang rijal hadis sebagainya. Saya kata, hebat. Saya pun habislah sikit daurah hadis tu. Dalam kitab hadis tu, saya sempatlah tengok sikit yang tu, taklah banyak tahu mana. Oh, kami belajar semua dengan syekh sekian-sekian, dia datang siap. Bagus, saya kata bagus. Saya tanya kat dia soalan fardu ain sikit. Fardu ain ni, jam. Syarat sah salat apa no? Syarat sah salat nah? Apa tu dia cerita jarah ta'dil dulu. Ini yang berlaku. Sampai ilmu ni dia tadriji. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Macam itulah fiqh. Habis fiqh, mula-mula belajar fiqh, kemudian baru naik apa, fiqhul hadis, fiqhul ikhtilafat, perbezaan pandangan, jauh lagi tu. Tapi terus sampai darjah 3, budak tu darjah 1, tak keserabut. Dia nak ambil wuduk pun dia tengok situ dia, oh Nabi ambil macam ni, Nabi ambil macam ni. Dia tak tahu hukum apa asal dia macam mana. Ada hadis Nabi lap tangan lepas ambil wuduk. Ada hadis Nabi larang lap tangan. Mana nak amal? Dua-dua hadis. Jadi dia buat keputusan, dia jadi mujtahid. Bila rasa nak lap, lap. Rasa tak mau lap, tak lap. Dia peranan apa tu untuk memilih untuk mengeluarkan hukum? Mujtahid lah. Padahal dia status standard dia tu baru mujtahid. Tak jadi mujtahid lagi. Itu yang kita kena faham. Dan kita kalau tengok semua golongan fiqh ini, mereka menyerang kredibiliti ahli din. Pertama mereka menyerang ahli ulama. Ini yang berlaku pada Wasil bin Atha. Sepatutnya dia boleh beza pandangan, tapi dia ada cara untuk berbeza. Dia ada budaya untuk berbeza. Ada isu-isu kritikal yang kita bincangkan yang rumit, masalah ada khilafiyah yang mendalam. Boleh tak beza? Boleh tak bincang? Boleh, secara tertutup, supaya orang yang tak ada asas tak keliru. Saya mengajak baru ni akidah di satu tempat. Satu orang pakcik, dia duduk beberapa kali. Lepas tu sebut kita ni mazhab Asy'ariyah. Habis kuliah tu saya tanya pakcik, macam mana boleh faham? Dia dah duduk 2-3 kali. Dia kata, saya pun tak tahu, yang tahu mazhab Syafi'i ya. Kita bukan mazhab Syafi'i ke ustaz? Mana orang dia sendiri mazhab apa dalam akidah pun dia belum tahu. Tiba-tiba hampir cerita isu ikhtilaf Imam Malik tu. Isu takwil dan tafwid dan sekerat jalan pula, tak cerita habis kat masyarakat. Dia ni pun tak tahu akidah apa menatang ni, tak tahu. Ini yang kita kata salah. Ada benda yang ulama bincang benda tu dalam kitab Fiqhul Ikhtilafat. Nak kunut, nak angkat tangan, tak angkat tangan, dengan dalil berlungguk-lungguk ulama bincang.
tapi di perbincangan ulama, di meja perbincangan ulama. Benda tu benda perbincangan di sana, bukan dibawa kepada orang awam, mengelirukan orang awam. Dia orang awam nak beramal, nak masuk syurga. Tiba kita bagi jadi serabut, dia pun fikir satu orang pakcik tu, saya pun tak tahu nak duduk semayang jugalah ni, dengar mereka kata apa maudhu' apa tak tahulah, tak semayang dah lah. Tu saya kata maudhu' ni apa dia pakcik, tak tahulah, dia duduk sebut maudhu' tak boleh buat lah. Padahal ada perkara tersebut tu dia bukan maudhu', hadis tu bukan maudhu', dhaif. Ada pandangan yang agak ekstrim yang sampai kepada maudhu'. Tapi satu lagi pandangan yang lain tak sampai kat pakcik tu. Pakcik tu pun tak tahu maudhu', yang dia tahu bubung. Tiba-tiba, ini yang kita kata, sampaikan sesuatu kalimun nas qadra aqulihim. Sampai cakap dengan manusia sesuai dengan kefahaman mereka. Ini adalah kecerdikan satu orang manusia. Bila doktor nak cerita kita tentang sakit, dia cerita dengan bahasa yang kita faham. Kalau dia sebut term-term medical kalau, apa yang terjadi kita? Serabut. Kita tak faham benda tu, kita tak lalu proses pengajian yang formal. Itu yang kita kata. Jadi ini perkara ni semakin hari semakin berserabut sampai perlu jelas.